Ada satu lembaga hitam yang betul-betul tinggi, bertelinga panjang ni. Mata dia pula ni merah menyala. Menjengket-jengket kaki dia menepa ke arah si Ija ni dengan laju. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat kembali guys di Malam Mistik bersama dengan aku, Anas Rahmat. Okay guys, buat kawan-kawan, adik-adik, kakak-kakak, abang, makcik dan pakcik yang baru singgah channel aku ni, aku ucapkan selamat datang ke Malam Mistik. Malam ni aku nak cerita kat korang satu kisah yang aku petik daripada satu grup FB. Aku tak ingat. Kalau tak salah aku, Kelab Cinta Hantu. Bukan. Kelab Cerita Hantu Malaysia. Popular juga grup ni. Cerita ni dikongsikan oleh pemilik FB dia. Nama pemilik FB dia Nazira Frijan Ali. Sedap nama dia tu. Okey. Dia cerita kisah pengalaman dia yang menyewa sebuah rumah yang akhirnya dia diganggu dengan pelbagai perkara mistik guys. Kalau korang nak tahu apa puncanya yang dia kena ganggu kat dalam rumah ni, korang kena layan cerita aku ni sampai habis. Okey. Sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa, korang pun dah tahu apa yang aku akan sebut. Tapi aku tetap sebut juga. Okay? Yang mana belum subscribe channel aku, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa yang akan datang. Korang tak perlu risau guys. Semua ni adalah percuma je guys. Gratis kalau orang Indonesia panggil. So, tunggu apa lagi? Jom layan cerita ni guys. Let's go! Lebih kurang 25 tahun yang lalu, Ija ni pernah berpindah ke sebuah rumah sewa yang saiznya agak besar juga. Tapi yang peliknya, harga rumah sewa ni murah guys. Tak standing dengan nilai rumah tu. Tapi pada masa tu, Ija ni happy je. Walaupun dalam hati dia terdetik juga rasa macam tak sedar hati. Antara sebab yang buatkan dia rasa tak sedar hati selain daripada harga rumah sewa tu yang murah tu, antaranya bila dia tengok pakcik yang menyewakan rumah tu, bila berbual dengan Ija ni, langsung tak ada eye contact. Bila dia bercakap, Ija pandang sini, dia pandang sana. Ija pandang sana, dia pandang bawah. Lebih kurang macam tu lah. Dan dalam masa yang sama juga, pakcik tu sendiri tak berapa mahu nak bercakap dengan si Ija ni. Macam ada sesuatu yang tak kena guys. Macam ada sesuatu yang disembunyikan pakcik ni. Dalam hati si Ija ni berkata juga, tak apalah kan, bukannya dia nak bercakap sangat dengan pakcik ni setiap hari pun. So dia abaikan aja. So deal punya deal, akhirnya persetujuan pun dicapai dan akhirnya Ija sekeluarga pun berpindah masuk. So Ija ni sebenarnya satu keluarga dia cuma ada suami dan isteri je. Dia dua orang je. Dia tak ada anak lagi masa tu. Pada awalnya, semua nampak berjalan lancar je. Kecuali ada satu perkara yang sedikit pelik bagi Ija ni. Ija ni dia terasa pelik bila ada anjing yang akan menyalak dekat depan rumah dia pada setiap malam. Dia punya menyalak tu bukan menyalak biasa-biasa. Dia punya menyalak tu macam mendayu-dayu. Macam menangis sedih bunyi anjing tu. Lebih kurang malam ke-7 masa Ija tinggal kat rumah tu, kalau dia tak salah lah, malam tu Ija tidur macam biasa je. Rumah pun memang tak ada orang lain selain daripada Ija dengan suami dia. So jadi memang dia tak tutup pintu bilik pun lah kalau masa dia tidur tu. Tengah-tengah dia lena tidur tu, tiba-tiba dia terjaga. Dia tersentak macam rasa ada yang mengejut dia bangun daripada tidur tu. Dia buka-buka mata je, mata si Ija ni terus tertumpu ke arah pintu bilik dia. Kat depan pintu bilik tu, dia ternampak ada satu orang tua yang agak pendek saiz dia, berdiri tegak
sambil memandang tajam betul-betul ke arah Ija ni. Dengan kat tangan dia pula masa tu pegang kepala orang yang masih berdarah-darah, guys. Fuh. Gaya orang tua ni macam orang-orang lama. Style pakaian dia macam orang dulu-dulu. So Ija ni jadi panik lah masa tu. Terkejut pun dia. So teruslah dia kejutkan suami kat sebelah dia tu. Dia bagi tahulah kat suami dia apa yang berlaku dan ada orang kat dalam rumah ni. Dia cakap dengan suami dia. So suami si Ija ni pun tersentak. Dalam masa yang sama, orang tua tu pun terus terbang macam di bawah angin dia menuju ke dapur. So suami si Ija ni pun bangkit terus, pun cepat-cepatlah bangun dan pergi cek semua pintu. Takut ada yang dah terbuka. Dia cek sekali kat kawasan dapur dan tandas sekali, dan diorang ni langsung tak jumpa apa-apa. Tak ada pun benda-benda, bukti-bukti yang menunjukkan orang pecah masuk rumah diorang ni pun. So suami si Ija ni pun cakap lah kat Ija, mungkin si Ija ni mengigau agaknya. Sejak dari hari tu, hati si Ija ni memang dah tak sedap lagi dah. Tapi dia buat macam biasa je. Pergi ofis, balik ofis. Sampai rumah, buat kerja rumah macam biasa. Masa ni dah lebih kurang 2 minggu dia pindah kat rumah tu, guys. Balik dari kerja, sampai rumah je dah nak masuk maghrib dah. Ija ni teruslah ke dapur nak sesiapkan barang masak makan malam. Masa tu suaminya pula masih kat luar, tengah menjirus lantai depan tu. Tengah-tengah dia si Ija ni basuh pinggan kat sinki, tiba-tiba dia terdengar satu bisikan halus dekat telinga dia. Ija, Ija. Lembut je suara tu panggil dia. Sampai dia boleh rasa hembusan nafas tu betul-betul dekat telinga dia. So punyalah terkejut si Ija masa tu. Tapi bila dia menoleh, tengok tak ada orang pula. Dia pun panggil lah suami dia yang masih kat luar tu. Diorang ni tinggal berdua je laki bini dalam rumah tu. Jadi siapa yang bercakap kat telinga si Ija ni kan, kalau bukan suami dia? So sekali lagi lah suami dia ni bagi tahu kat Ija, tak ada apalah, mungkin tu perasaan awak je kot. Mungkin awak ni penat sangat agaknya. Lagipun baru lepas balik kerja kan. So suami Ija ni masih lagi tak percaya dengan apa yang Ija nampak dan apa yang Ija dengar ni. Sebulan dah berlalu. Gangguan suara tu terus je Ija alami sampai demam-demam si Ija ni. Ada satu masa tu, masa ni si Ija nak berbaring dekat tempat tidur dia. Dia pun terdengar benda tu panggil dia dan bisik kat tepi telinga dia. Lembut je suara tu, dan hembusan angin suara tu pun dia boleh rasa, guys. Nak dijadikan cerita, satu hari tu suami Ija ni kena kerja outstation. So secara tak langsung, tak nak suka ataupun tidak, terpaksalah si Ija ni tinggal kat rumah seorang diri. Satu malam tu dia tidur, dia mula bermimpi. Dia mimpi ada orang yang dibunuh dan dikerat-kerat kat dalam rumah dia tu. Rumah yang dia tinggal tu. Dia nampak percikan darah penuh kat dinding. Terus dia tersedar daripada tidur. Berpeluh-peluh si Ija masa tu, menggigil-gigil badan dia. Mimpi tu betul-betul menakutkan. Sampai dia terus tak boleh nak sambung tidur. Terkebil-kebil mata dia duk memikir apalah yang berlaku lagi kat dia sebenarnya ni. Malam esoknya, dia mimpi lagi. Sekali lagi, dia nampak kat dinding rumah dia ni penuh percikan darah. Dan kali ni, dia nampak pula ada mayat yang ditarik dan ada orang yang menggali lubang kat belakang rumah dia. Lepas tu tanam mayat tu kat situ. So lagi berderau lah darah si Ija ni bila dia terjaga. Mimpi tu, guys, betul-betul macam real kata Ija. Betul-betul nampak macam nyata, bukan macam dalam mimpi. Diam tak diam dah berkali-kali dia mimpi perkara yang sama dah. Dan dalam masa yang sama membuatkan dia ni rasa betul-betul tak puas hati. So ada satu hari tu, dia terus pergi kat belakang rumah dia tu. Teruslah dia geledah-geledah sambil cari kat semak-semak tempat yang dia mimpi ada orang ditanam, macam dalam mimpi dia tu. Allahu Akbar. Percaya atau tidak,
kali ni dia jumpa satu kawasan yang tanahnya dah mendap dah. Macam bekas pernah digali kat kawasan tu. So punyalah dia ni rasa takut, lintang pukang dia lari masuk dalam rumah tu. Nak cerita kat suami dia, dia risau pula nanti suami dia akan cakap Ija ni mengarut je. So dia pun senyap je lah. Dalam masa yang sama, Ija ni dah mula rasa syak sesuatu dah. Memang ada orang yang pernah kena bunuh kat rumah ni. Dia dah syak dah benda ni. Dan dia pun mula rasa rumah yang dia duduk ni memang betul-betul berhantu, guys. Tiba-tiba Ija ni teringatkan satu petua lama. Suruh cari ikan puyuh kalau rumah tu ada penghuni lain. So dia pun pergilah ambil ikan puyuh belaan arwah nenek dia ni. Dan bela dalam rumah dia tu. Besar ikan puyuh tu, guys. Garang pula tu. So paginya dia letak ikan puyuh tu. Tak sampai beberapa jam, ikan puyuh tu dah melompat keluar daripada balang dia dah. Lepas tu melompat keluar rumah pula. 2 kali, guys, dia keluar daripada balang tu. So si Ija ni pun masukkanlah semula dalam rumah dan dalam balang tu. Petang tu ikan puyuh ni mati dalam balang. Badan ikan puyuh tu cala bala, guys. Macam bergaduh dengan sesuatu. Mata ikan puyuh tu pula macam tersembul keluar. Ija ni jadi pelik dengan kejadian tu. Ujungnya dia tanam aja ikan puyuh tu kat belakang rumah dia juga. So maghrib tu Ija solat macam biasa. Tapi kali ni satu perkara pelik berlaku depan mata dia. Lepas habis solat maghrib tu, dia nampak percikan darah yang hampir sama macam dalam mimpi dia. Cuma kali ni bukan dalam mimpi lagi, guys. Kali ni betul-betul real depan mata. Betul-betul dia nampak percikan darah tu kat dinding rumah dia. Ija ni jadi terpaku. Badan dia ni dah mula menggigil-gigil lah. Ija ni tanya kat suami dia, sama ada suami dia ni nampak ataupun tidak percikan darah tu yang kat dinding tu. Suami dia kata tak nampak apa-apa pun. So Ija ni diam je. Dia teruskan mengaji. Masa ni kepala otak dia ni dah betul-betul buntu, guys. Dah tak tahu dah nak cakap macam mana lagi dah. Bila bercerita kat suami, si suami ni pula tak berapa nak percaya pula. Apa yang dia selalu amalkan ialah mengaji dan terus mengaji. Satu hari tu, guys, suami dia kena outstation lagi. So nak tak nak, malam tu macam biasalah, kenalah Ija tidur seorang diri. So malam tu anjing depan rumah si Ija ni seperti biasa menangis mendayu sayu je. Tak tahulah apa yang dia sedih kan, kata si Ija ni. Sumpah Ija takut gila hari tu. Dia ni tidur sambil peluk Al-Quran, guys. So tak sampai berapa lama anjing tu menyalak, Ija dengar ada tapak kaki berjalan atas atap rumah dia. Sudah. Siapa pula yang jalan atas atap rumahku ni? Ni bisik si Ija ni dalam hati dia. Jelas, guys, dia dengar bunyi kaki orang jalan ni. Dia jalan daripada bilik si Ija ni, lepas tu dia turun ke pintu dapur. Hati si Ija ni agak lega juga bila dia dengar yang bunyi tu dah turun sampai ke pintu dapur. Tapi, guys, kisah ni tak berhenti kat situ je. Dia cakar pula pintu dapur tu. Bunyi cakar tu macam dalam cerita Freddy Nightmare tu. Here I come. Si Ija ni punyalah gigil masa tu sampai menangis-nangis, guys. Dia menangis-nangis sebab menahan perasaan takut tu. Malam tu tak tahulah dah berapa kali dah si Ija ni baca ayat kursi. Berapa kali jugalah dia baca Yasin. Ada juga yang ke laut bacaannya tu sebab dah takut sangat kan. Tak lama lepas tu bunyi cakaran tu pun diam. Tapi si Ija ni dia tetap terus menggigil. Nak tidur pun mata dia ni tak dapat pejam sebab ketakutan punya pasal. So dalam pukul 3.30 pagi macam tu, si Ija ni ambil keputusan untuk keluar daripada rumah. Dia ambil kunci motor laki dia tu, terus start motor nak keluar daripada rumah. Tak berapa jauh pun dia jalan dah. Tak berapa jauh pun dia tinggalkan rumah tu. Dia dilanggar pula dengan satu lembaga yang membuatkan dia ni terbabas. Dia terasa macam ada angin yang kuat tiba-tiba langgar daripada peha dia. Nasib baik dia dapat kontrol motor dia dan tak jatuh.
ataupun aksiden masa tu. Cuma terbabar sikit je. Lepas tu dia pun fikir-fikir balik. Dia balik je lah semula ke rumah. Masa tu badan dia ni mula terasa macam sakit-sakit. Peha dia punya lebam pula punyalah besar, sampai dia sendiri pun terkejut tengok lebam tu. Masa kejadian tu, masa benda tu langgar si Ijan ni cuma dapat merasa je. Sebab dia tak nampak pun benda tu. Dia tak nampak pun apa yang langgar kat peha dia masa tu. Entah macam mana pula benda ni boleh buatkan lebam dekat peha si Ija ni. Hampir separuh peha, babe. Separuh peha dia lebam ni. So masa suami dia balik, dia pun tunjukkanlah peha dia tu dan cerita balik apa yang terjadi kat dia sepanjang suami dia tak ada tu. Kali ni suami dia mula nampak macam nak ambil tahulah. Tapi macam biasa jugalah. Dia kata tak apalah, nanti kita cuba tanya dengan orang tua ni. Mana yang pandai-pandai pasal hal ni. Maghrib pun menjelma. Seperti biasa guys, bila tiba waktu maghrib je, Ija ni dia akan berada dalam keadaan ketakutan dan berjaga-jaga. Dia tahu memang time macam ni lah benda ni rajin mengacau si Ija ni. So si Ija ni awal-awal lagi lah dah bersiap duduk atas jadah nak solat. Dah standby dah. Siap-siap solat dia pun mengaji. Dia nak buat air Yasin. Tengah dia baca Yasin pada air tu, tiba-tiba guys, dia nampak ada satu lembaga hitam yang betul-betul tinggi, bertelinga panjang ni. Mata dia pula ni merah menyala. Menjengket-jengket kaki dia menepa ke arah si Ija ni dengan laju. Dia macam nak terkam si Ija ni. Tapi entah kenapa dia tak dapat nak dekat pula dengan si Ija masa tu. Lepas tu benda tu pun terus menghilang. Meremang pula tiba-tiba. Masa dia nak menerkam Ija tu tadi tu, masa tu si Ija ni dia sempat menjerit guys. Si suami pun perasan lah si Ija ni menjerit. So bergegas lah dia datang ke tempat Ija ni. So si Ija ni cepat-cepat lah bagi tahu kat suami dia ada hantu dalam rumah ni. Dia terus ajak suaminya pindah ke rumah lain. Dia dah tak nak dah duduk kat situ lagi dah. So suami si Ija ni suruh dia sabar je. Sabar. Dia suruh sabar. Dia suruh Ija siap-siap nak ajak si Ija ni pergi ke rumah kawan dia katanya. So dalam masa yang sama, si suami Ija ni pun pergilah bersiap kat bilik ni seorang-seorang. Tak lama lepas tu, dengan tiba-tiba si suami si Ija ni pula menjerit sekuat-kuatnya. Menjerit sambil melompat keluar daripada bilik dengan muka yang agak pucat lesi. Si Ija ni masa ni belum sempat bersiap apa pun, terus si suami dia ni tarik tangan dia, suruh masuk kereta cepat-cepat. Terus keluar daripada rumah tu malam tu juga. Masa mula-mula suami si Ija ni memandu kereta tu, dia diam je. Dia tak bercakap apa-apa pun. Senyap dia, tak cakap apa-apa. Tangan dia ni pula menggigil-gigil pegang steering. Kejap lepas tu barulah dia kata yang dia ada nampak satu makhluk yang masuk ikut tingkap bilik tu dan terus nak menerkam ke arah dia. Kali ni barulah suami dia ni percaya dengan cakap si Ija ni, bila dah terkena kat batang hidung sendiri kan. Malam tu dia laki bini memang tak balik rumah pun. Esoknya diorang ni pun pergilah berjumpa dengan seorang ustaz ni. Ustaz ni buatkanlah air untuk diorang ni basuh rumah tu. Dan diorang pun buatlah macam arahan ustaz ni. Basuh-basuh, renjis dengan air yang ustaz ni baca tu. Tengah-tengah dia renjis tu, waktu pun dah nak masuk hampir maghrib. Dengan tiba-tiba guys, si Ija ni dia nampak satu bungkusan warna kuning jatuh daripada aras depan pintu rumah dia. Dia jadi hairan. Sebab sebelum ni, masa dia mengemas rumah dia ni, masa pasang langsir, tak pernah pula ada nampak bungkusan ni. Si Ija ni pun rasa pelik lah kan. Dia pun ambil lah bungkusan tu dan terus bagi pada suami dia. Suaminya pun buka lah bungkusan tu. Dan alangkah terkejutnya guys, diorang ni bila tengok dalam bungkusan tu ada satu ibu jari siap berkuku yang dah kering lah. Ibu jari guys, ibu jari yang dah dipotong ni, ibu jari ni dalam bungkusan kuning tu.
Ya, ibu jari orang. Bukan jari ayam ataupun jari binatang. Jari orang guys. Suami si Ija ni menggigil-gigil pegang benda lah tu. Dia pun terus berlari pergi sungai yang berhampiran dengan rumah dia tu. Lepas tu terus buangkan ke dalam sungai. Diorang berdua ni tak terfikir langsung nak bawa jari tu yang diorang jumpa tu ke balai. Dah takut sangat katanya. Perasaan takut masa tu memang tak dapat nak dibayangkan macam mana perasaannya. Dia punya takut tu. Diorang berdua ni ingat bila dah buang jari tu ke dalam sungai, kes ni dah selesai lah. Dah tak ada gangguan lagi. Rupanya kisah ni tak berhenti kat situ je. Benda Allah ni dia jadi makin marah. Kalau dulu dia terjengkit-jengkit nak menekam si Ija ni, lepas kejadian tu dia semakin berani ganggu si Ija ni. Mimpi ni jangan cakap lah, macam-macam mimpi dah dia lalu. Bukan percikan darah je yang dia mimpi. Mimpi kena potong lah, mimpi buat ritual lah, kemerian lah, jin lah, mutiara hitam lah. Bermacam-macam mimpi yang melangkau akal fikiran kata si Ija ni. So si Ija ni laki bini pun dah mulalah menyiasat rumah siapa dan siapa yang pernah tinggal kat rumah ni sebelum diorang duduk. Rupa-rupanya guys, memang orang tak boleh tinggal lama kat rumah ni. Ija bukanlah keluarga pertama yang dah terkena kat rumah ni. Ada juga orang lain yang pernah duduk kat rumah ni sebelum si Ija ni. Paling lama pun 2 minggu hingga sebulan je orang tinggal kat situ. Lepas tu pindah. Kiranya Ija ni antara yang paling lama lah bertahan duduk kat rumah tu. Sebelum Ija masuk rumah tu pun memang dah lama kosong dan tak berpenghuni. So selidik punya selidik rupa-rupanya guys, rumah yang diorang duduk tu adalah rumah bekas bomoh yang pernah membunuh kat dalam rumah tu. So apa yang Ija mimpi tu rupa-rupanya adalah perkara yang betul-betul pernah berlaku kat dalam rumah tu. Sehinggalah satu hari tu Ija sendiri pun pernah dirasuk. Dan suami si Ija ni panggil ustaz datang ke rumah tu untuk bantu ubatkan si Ija ni. Ustaz tu nasihatkan dekat suami dia dengan si Ija ni yang diorang berdua ni kena berpindah daripada rumah tu. Sebab gangguan kat rumah tu kuat sangat. Mungkin ustaz tu pun tak mampu nak buang. Dan kemungkinan kalau diorang tak berpindah juga, mungkin janin dalam kandungan Ija akan dimakan dengan makhluk yang menunggu rumah tu. Allahualam. Ini kata si Ija lah. 2 hari lepas kejadian kerasukan tu, si Ija dengan suami dia ni pun ambil keputusan untuk terus berpindah daripada rumah tu. Dia dah tak nak tunggu lagi dah kat rumah tu dah. Cukuplah pengalaman seram dan ngeri dia ni tinggal kat rumah tu selama 4 bulan guys. 4 bulan guys. 4 bulan. Lama tu guys. Selama 4 bulan tu dia tahan tu. Rumah bomoh ada kes bunuh lagi dalam rumah. No wonder lah rumah tu keras gila kan. Aduhai. Dalam kes macam ni sepatutnya tuan rumah tu kenalah jujur sikit kan. Betul tak? Tapi nak buat macam mana? Kalau jujur sangat nanti tak ada pula orang yang nak menyewa kan. Betul? Kalau ada pun silap-silap si penyewa tu minta harga sewa murah lagi. Murah sangat. Confused betul. Kisah rumah sewa ni mengingatkan aku satu cerita rumah sewa RM50 kat Shah Alam yang pernah viral tu. Cerita tu dengannya pun bukanlah kisah benar sebenarnya. Kisah dia yang direka. Okey, siapa-siapa yang nak tahu pasal kes rumah sewa RM50 kat Shah Alam ni, nanti aku tinggalkan link dia. Tak pun, nanti masa dah habis cerita ni, aku letakkan link kat last video supaya korang boleh flashback balik cerita rumah sewa RM50 ni yang kat Shah Alam tu. Best cerita ni guys. Aku recommend. Okey guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa, yang baru singgah channel aku ni, bantu aku tekan button subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa yang akan datang. Yang mana kawan-kawan yang baru join aku ni, aku harap korang enjoy konten-konten aku ni. Okey? Sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Jangan lupa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye.
Misty.